Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Baik, hari ini kita akan cover intermolecular forces. Okey, cikgu nak masuk intermolecular forces. So, ada beberapa intermolecular forces. Kita ada ionic bond. Okey, cikgu tulis ya, intermolecular forces IMF. Intermolecular forces IMF. Okey, kita ada ionic bond. Okey, ionic ni dia boleh jadi inter, dia boleh jadi intra. Okay, kita ada London dispersion forces, kita ada dipole forces, dan juga kita ada metallic bond. Okay, metallic bond sama juga, boleh jadi intra, boleh jadi inter. Metallic. Okay, ada satu lagi, hydrogen bond. Okay, baik. So cikgu mungkin akan cover semua kah? Cover London dispersion dengan dipole kot. Nanti chapter lain, ujian lain cikgu cover lagi dua ni. Okay. So, London dispersion forces. Okay, London dispersion forces. London. Boleh tak cikgu nak padam ni? Cikgu padam ni. Bagi di atas sikit. Supaya senang nak tulis. Kita ada London dispersion forces. Okay. Sebab ni kita ada dipole forces. Okay. Baik. Intermolecular forces ni cikgu bagi analogi lah, bagi senang. Kadang student tak nampak. Cikgu ataupun korang dengan mak, ikatan anak dengan mak, betul? Tapi dengan jiran, kita tak panggil ikatan mak, kita panggil jiran. Jadi antara dua ikatan ni, ikatan mana yang lebih kuat? Mestilah kita dengan kita punya parent lebih kuat berbanding kita dengan jiran kita. So, ikatan antara kita dan juga mak, kita panggil sebagai intramolecular forces. Manakala kita dengan jiran, kita panggil intermolecular forces. Cikgu bagi contoh. Cikgu explain dipole dahulu. Okey, pertama sekali, yang ini hanya ada dalam polar molecule sahaja. Okey, dalam polar molecule sahaja. Contoh HCl. So HCl ni HCl, bila dia jumpa dengan HCl yang lain, of course lah, kalau dalam air kan HCl kan, takkanlah nak jumpa dengan lain pula. Okey, takkan dia satu saja, mesti ada banyak-banyak HCl. So bila dia jumpa, ini adalah macam kita dengan mak kita. Manakala ini adalah jiran kita lah, anak dia dengan mak dia, dan ini ikatan kita. Okey, baik. Kalau cikgu lukis elektron, maka akan ada banyak elektron dekat klorin. Sini ada banyak elektron. Betul tak? Kenapa sini ada banyak elektron? Sebab klorin lebih elektronegatif. Dia ada delta minus. Ini delta plus. Delta plus, delta minus. Okay. Boleh tak? So, dan dia kekal. Kenapa? Tak mungkinlah tiba-tiba klorin ni pergi jadi lebih elektropositif pula kan? So, dia kekal. Jadi, ini kita panggil sebagai permanent dipole. Permanent dipole. Ini pun ada permanent dipole. Permanent dipole. Jadi, bila dia jumpa sini, takkanlah tak tarik, betul tak? Dah jumpa minus dengan positif. Baik, cikgu tak lukis sebagai negatif positif. Cikgu lukis sebagai partially negatif. Sebab yang ini bukan ionic bond. Jadi tarikan ini antara molekul inilah kita panggil sebagai dipole forces. Dia adalah electrostatic attraction between permanent dipole and permanent dipole. Okey? Baik. So, secara logiknya, kalau ini logik lah kan, ada tarikan delta minus, delta plus. Habis tu macam mana pula dengan London dispersion forces? Katakanlah cikgu letak dekat sini klorin. Klorin. Okay. Now, bila cikgu lukis dia punya elektron, ini elektron dia. Kan elektron dia sama je.
Betul tak? Sama je elektron dia. So macam mana dia nak tarik? Baik, analogi. Cikgu bagi satu padang, ada satu padang. Cikgu letak 8 orang dekat sini. 2 2 2 2. Okey, samalah kan, pembahagian sama. So, sifat elektron bergerak. Sama dengan kita. Cikgu cakap, baik, korang jalan pusing keliling ni. Okay, stadium ni. Lagi 5 minit cikgu nak tengok. Now, adakah lagi 5 minit susunannya akan seperti ini? Tak mungkin lah. Mungkin lepas ni ada dah jadi, sini dah jadi 3 orang, sini dah jadi 3 orang. Sini mungkin lepas lagi 5 minit cikgu tengok dia sini dah jadi 4 orang, sini dah jadi 2 orang. So, disebabkan, tapi dia tak lama. Betul? Dia instant je. Kejap sini banyak, kejap sini sikit, kejap sini banyak, kejap sini sikit. Jadi walaupun kita cakap pembahagiannya sama, tetapi mustahil lah dia tu bergerak dalam seragam saja. Okay. So, pada masa-masa tertentu, okay, dengan perkataan cikgu, ayat cikgu, pada masa-masa tertentu, okay, pembahagian elektron tidak sama. Okay, contoh cikgu ambil sebelah sini, kita ada klorin. Tiba-tiba satu masa ada banyak elektron dekat sebelah kanan. Sebab elektron itu bergerak. Maka pada waktu ini wujudlah delta plus dan delta minus. Kita panggil dia sebagai instantaneous dipole. Okay, instantaneous dipole. So sini ada delta minus. Jadi apa dia buat? Dia akan hasut kawan sebelah dia. Okay, dia akan hasut kawan sebelahnya. Allahu Akbar. So bila dia hasut kawan sebelahnya, dia pun akan ada delta plus, delta minus. Kita panggil sebagai induced dipole. Ataupun nama lain ni adalah temporary dipole. Sekejap saja, instantaneous ataupun temporary dipole. So apa berlaku sekarang ni? Wujudlah tarikan. Jadi bila ada tarikan dekat sini, wujudlah London dispersion forces. Atau nama lain dia dispersion forces. Apa dia? Dia adalah electrostatic attraction between instantaneous dipole of one molecule and induced dipole of another molecule. Okay. So, ya, itulah cara kita ada. Baik, dua-dua ini termasuk di dalam satu kategori yang general, iaitu Van der Waals forces. Ini generalnya. So antara dua ni. Okey, saya lupa. Kalau ini polar molecule, yang ini ada pada siapa? Ada pada all molecule. Okey. Polar ke non-polar ke semua ada. Tapi dalam kes ni kita spesifikkan kepada non-polar. Biasa soalan pun dia akan bezakan sebenarnya. Dia akan cakap okey, ini macam lebih kepada non-polar, tapi sebenarnya semua ada. Okey, selagi mana ada elektron, adalah London dispersion forces. Okey, so setakat itu sahaja. Lagi dua ni cikgu akan masuk ke dalam next punya video. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan semoga berjumpa lagi.